Apa? Gaji menteri lagi besar daripada fresh grad? Tak boleh jadi ni. Hai, MM dan BCB Media kali ini bawakan anda tentang satu topik yang hangat dalam sosial media. Orang sedang berbalah-balah mempersoalkan kenapa gaji menteri ni lagi besar daripada gaji orang yang keluar daripada universiti. So hari ni bila mana kita nak buat comparison atau nak bagi tahu sebab kenapa gaji menteri ni lagi besar daripada kebanyakan pekerjaan kat luar sana, sebelum kita nak tengok lagi dalam, kita kena tengoklah dulu. Kalau kita nak bandingkan, biarlah apple dengan apple. Janganlah durian dengan manggis, tak kena kat situ. Okey. Yang pertama, bila mana kita nak compare perjalanan awal sebagai seorang graduan, tak kisahlah menggenggam diploma ke, ijazah ke ataupun master, bila tamat saja pengajian, untuk melayakkan kita mendapat tempat pekerjaan, kita mesti melalui temu duga. Jadi setelah menjalani beberapa proses temu duga, kemudian dapatlah kita duduk dalam bidang pekerjaan yang kita impikan ataupun berlainan bidang lah daripada apa yang kita pelajari di universiti. Berbeza pula perjalanan awal sebagai seorang yang bergelar menteri, dia tak terus-terus jadi menteri. Peringkat awal, mereka mestilah berdaftar sebagai ahli politik ataupun dipilih oleh masyarakat setempat mewakili suara mereka melalui perjalanan politik, kemudian memenangi pilihan raya, menjadi wakil sama ada pembangkang ataupun kerajaan, dan untuk menjadi menteri mestilah berada di dalam kerajaan. So kalau kita lihat dekat sini, di peringkat awal untuk kita dapat tempat pekerjaan, kita perlu memenuhi kriteria syarikat ataupun majikan kita. Tetapi untuk menjadi seorang menteri, kita perlu mendapat kepercayaan komuniti, masyarakat dan juga badan politik untuk kita terpilih mewakili suara dan menjadi menteri. Dekat yang pertama tu pun dah berbeza dah. Jadi kedua pula, kita lihat daripada cara kerja. Bila mana kita ni bekerja, kita hanya menyumbangkan kepakaran, tenaga maupun masa kita kepada objektif yang telah ditetapkan oleh organisasi yang kita bekerja. Kalau kita di dalam department, so kita akan mengikutlah apa objektif yang ingin dicapai department itu supaya matlamat besar sebuah organisasi itu dapat dicapai. Berbeza pula bila mana kita dilantik sebagai menteri, kita akan mengetuai satu delegasi yang mana ia akan membuat dasar termasuk juga pemantauan kepada pelaksanaan dalam dasar yang telah ditetapkan. Dan bila mana dasar ini dilaksanakan, dia akan melibatkan banyak pihak secara makro, keseluruhan. Dan bila mana kita bergelar sebagai menteri, kita perlu melibatkan beberapa skill yang mana ia sangat penting dan dipanggil sebagai skill yang dibayar pada paras tinggi seperti komunikasi. Berbeza kalau kita graduan, kita akan berkomunikasi dalam ruang lingkup organisasi kita. Tetapi bila kita bergelar sebagai menteri, kita perlu berkomunikasi dalam pelbagai hala, bermula dengan masyarakat dan komuniti, kemudian dalam pelaksanaan dasar bersama jabatan dan agensi yang terlibat. Di situ sahaja telah menunjukkan bahawa tanggungjawab sebagai menteri ni tak mudah, disebabkan oleh ia akan melibatkan banyak pihak, beberapa risiko dan juga semak imbang bagi memastikan dasar itu terlaksana apabila mandat diberikan kepada mereka. Jadi dekat sini kalau kita lihat, bila kita bergelar sebagai menteri, kita lebih kepada keputusan yang berkaitan dengan konseptual, menyeluruh, dan ia melibatkan organisasi yang bergelar sebagai salah satu di dalam negara, berbanding dengan kalau kita masuk bekerja di peringkat awal, kita hanya menyumbang kepakaran kita untuk mencapai objektif kecil yang telah ditetapkan di dalam unit
ataupun departmen bahagian yang berada dalam organisasi sesebuah perniagaan ataupun syarikat. So nampak tak perbezaan dekat situ. Dan semestinya kalau kita tahu bila bercakap dengan high end income punya pendapatan atau pekerjaan, ia mesti berkait rapat dengan beberapa skill yang diperlukan. Pertama sekali adalah communication skill, yang mana ia memerlukan komunikasi yang sangat efektif dan efisien antara kelompok manusia. Kemudian ia melibatkan perhubungan diplomasi, yang mana ia memerlukan satu mutual concern ataupun kesepakatan bersama dalam melaksanakan dasar. Seterusnya menyeimbang sejauh mana dasar itu telah pun mencapai objektifnya kepada negara umumnya. Dan yang ketiga adalah kepimpinan, dan kepimpinan ini tidak terhad kepada organisasi dan mengagihkan tugas di dalam kementerian, tetapi juga ia melibatkan bagaimana pantauan kepada agensi, jabatan-jabatan yang terlibat, dan hal ini memerlukan begitu banyak kepakaran dan juga kepimpinan dalam mengurus dan mengawal selia sebuah organisasi yang besar. Jadi dekat sini kita dapat lihat dah pun bila mana kita bekerja, kita dapat gaji, kemudian gaji itu akan berakhir untuk diri kita dan juga keluarga. Berbeza pula menteri, walaupun nampak gajinya besar, tetapi di dalam gajinya itu ada allowance yang melibatkan pergerakan ataupun perjalanan yang memerlukan mereka berkhidmat juga dengan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada mereka untuk menjadi wakil rakyat. Kalau betul lah nak jadi menteri ni ataupun ahli politik ni senang, mesti dah ramai dah orang betul-betul pergi terus mencuburi politik. Jadi saya haraplah dengan penjelasan-penjelasan tadi kita kena faham kenapa gaji menteri ni besar. Sebab mereka terlibat dalam penggubalan dasar, pelaksanaan dan pengagihan tugas kepada jabatan dan agensi yang berada dalam kementerian, dan penghujungnya mereka perlu menyemak imbang di dalam parlimen untuk melihat dasar yang telah diumumkan dapat tak dilaksanakan sebaik mungkin bagi memenuhi objektif sebenar kelompok terbesar dan menyumbang kepada negara. Jadi di sini betul ataupun tidak, benar ataupun salah, anda nilaikan sendiri. Sama ada perbincangan ataupun perbalahan yang berlaku di sosial media itu sesuai tak nak dibandingkan dengan antara gaji menteri dan gaji graduan. Jangan lupa subscribe dan support kami di VCV Media. InsyaAllah kami akan sajikan lebih banyak lagi topik-topik semasa ataupun sepanjang masa untuk kita sama renungkan benar ataupun salah, betul ataupun tidak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.